Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari tajuk baru dalam subjek Ulum Syariah 2, iaitu dalam bahagian sirah. Tajuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. InsyaAllah marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakan kepada kami hikmahmu dan berikan kepada kami rahmatmu, ya Allah yang maha pengasih lagi penyayang. InsyaAllah objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, mengenal dalil naqli sifat amanah. Kedua, mengetahui keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menganalisis keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kisah kehidupan baginda. Dalil naqli sifat amanah iaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lahu. Maksudnya, la imana, tidak sempurna iman, liman, sesiapa, la amanatahu, la amanata lahu, yang tidak beramanah. Maksudnya, siapa yang tidak sempurna iman seorang itu apabila dia tidak mempunyai sifat amanah. Riwayat Ahmad. Okey, adik-adik boleh rujuk muka surat 103 dalam buku teks, dan nilai yang kita boleh ambil daripada pelajaran ini ialah nilai jujur dan amanah membawa berkat. Okey. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Oleh itu mari kita kenal bagaimanakah yang dikatakan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda digelar Al-Amin kerana baginda ini adalah seorang yang sangat beramanah. Amanah juga kita boleh katakan ia sama dengan sifat jujur. Kedua, Sayyidatina Khadijah pernah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan perniagaan Sayyidatina Khadijah di Syam. Maksudnya, nampak tak Sayyidatina Khadijah ini seorang peniaga yang berjaya, telah mengamanahkan, maksud dia mempercayai Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaannya di luar negara. Dan yang ketiga, sifat amanahnya menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keuntungan yang besar. Apabila Nabi Muhammad membawa barang dagangan Khadijah, disebabkan orang pembeli nampak sifat amanah Nabi Muhammad ni menyebabkan keuntungan yang berlipat ganda dalam perniagaan Sayyidatina Khadijah. Nampak tak kawan-kawan kebaikannya sifat amanah ni? Okey. Dan seterusnya yang menunjukkan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sehingga Khadijah ni tertarik dan memilih Nabi Muhammad ini sebagai suaminya. Okey.
Dan yang kelima, sifat amanah ini juga mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Al-Amin di sini juga bermaksud sangat dipercayai. Ha, kawan-kawan boleh lihat masyarakat Arab ini walaupun mereka pada masa itu tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga satu peristiwa peletakan Hajarul Aswad, masyarakat Arab mempercayai Nabi Muhammad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, seterusnya adik-adik boleh rujuk dalam muka surat 105 juga. Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita lihat dalam kisah kehidupan baginda ini, apa yang kita boleh dapatkan kawan dan kita boleh contohi bahawa yang pertama dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Okey, maksudnya daripada sifat amanah Rasulullah, apabila kita pun adanya sifat yang baik dalam diri kita, apabila orang lihat, orang berkenan lah kan. Maksudnya orang tertarik dengan kita disebabkan sifat-sifat yang ada dalam kita, sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri kita. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Macam yang Ustazah sebut sebelum ni, walaupun kaum Quraisy pada masa itu, kaum Arab Quraisy pada masa awal, dia tidak masih tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka ni percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Okey. Nilai yang kita boleh dapat dalam muka surat 105 ini adalah adik-adik, nilainya orang yang jujur dan amanah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi Muhammad suka orang yang bersifat jujur dan amanah sebab kita mencontohi sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insya-Allah latihan yang adik-adik perlu laksanakan dalam muka surat 103. Insya-Allah saya baca sesama. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin dalam tajuknya. Okey. Dia arahan soalannya suaikan. Okey, adik-adik kena suaikan. Dia ada bagi dah misal contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ketika jawapan dia masih belia. Okey. Masih belia ni maksudnya masih dalam muda lah, lebih kurang umur 20 hingga 40 tahun. Okey. Kita tengok kotak daripada kanan dahulu, nombor 1. Okey, saya baca kotak yang pertama dulu ya. Nombor 1, kejayaan baginda dalam perniagaan. Nombor 1, kejayaan baginda dalam perniagaan. Kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di kat mana tempat Nabi berniaga? Okey, ketiga, Al-Amin bermaksud, okey, saya dah sebut Al-Amin tadi bermaksud apa? Nah.
Al-Amin bermaksud keempat, Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Okey, nombor 4, Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad ni sebagai apa? Okey, kita tengok pula padanan jawapan sebelah kiri. Okey nah. Kotak pertama, sangat dipercayai. Okey, apa dia? Sangat dipercayai. Kotak kedua, kerana bersifat amanah. Kerana bersifat amanah. Ketiga, masih belia. Okey, ini adalah jawapan dia. Keempat, sebagai suaminya. Keempat, sebagai suaminya. Kelima, negeri Syam. Kelima, negeri Syam. Okey nah. Okey, kita sambung pula dengan muka surat 105. Okey. Dalam muka surat 10. Maaf adik-adik, muka surat 104. Arahan dia, isi tempat kosong. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Pilihan jawapan yang pertama, perniagaan. Perniagaan. Kotak kedua, Syam. Kedua, Syam. Ketiga, amanah. Ketiga, amanah. Okey, ni adik-adik boleh potong dah sebab dia dah bagi jawapan kat bawah. Okey, potong amanah. Okey. Maksudnya potong tu dah ada jawapan yang adik-adik dah buat, dah ada, adik-adik pangkah. Okey. Yang keempat, Al-Amin. Al-Amin. Yang kelima, keuntungan. Keuntungan. Jawapan yang terakhir, suami. Suami. Okey, contoh dia bagi. Kita tengok ayat ni. Saya baca pernyataan ayat ni. Okey nah, lepas tu adik tengok pilihan jawapan yang tepat. Contoh, Nabi Muhammad SAW ialah seorang yang sangat tempat kosong amanah. Dia dah bagi jawapan amanah. Okey, tengok baris kedua. Baginda telah diamanahkan oleh Sayyidatina Khadijah untuk menguruskan perniagaannya di kat mana Nabi Muhammad SAW menguruskan perniagaan? Nama tempat dia kat mana? Di tempat kosong titik. Baginda mendapat tempat kosong yang besar. Okey, baginda mendapat tempat kosong yang besar. Apa dia baginda? Okey, apa Nabi Muhammad dapat? Tempat kosong yang besar. Bahkan sifat amanah Nabi Muhammad SAW itu mendorong kejayaan baginda dalam mendorong apa ya? Sebab sifat amanah Nabi ni mendorong kejayaannya dalam bidang apa? Okey. Seterusnya,
menjadi tarikan kepada Sayyidatina Khadijah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai, okey, saya ulang, seterusnya menjadi tarikan kepada Sayyidatina Khadijah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Tempat kosong. Okey. Seterusnya, masyarakat Arab memberikan gelaran. Okey. Masyarakat Arab beri gelaran apa? Kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Saya ulang, masyarakat Arab memberikan gelaran tempat kosong kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Okey, masyarakat Arab bagi gelaran apa tadi dia kata? Gelaran. Merujuk pada tajuk kita ni, gelaran Al-Amin yang bermaksud sangat dipercayai. Okey, itu saja adik-adik. InsyaAllah kita akan sambung lagi mata pelajaran ini pada minggu hadapan. Sekian saja. Assalamualaikum.